Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kamu sekali nawaitul i'tikaf, yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pertama sekali minta maaf mai lewat banyak, setengah jam lewat, tak ada jam apa pun, jalan okey. Yang jam saya letih. Tak, saat lepas mayang subuh tu duk cadang nak tak kepala saat, tapi bahaya. Tidur lepas subuh saat lagi takut terlajak, letih. Saya tak tidur, terus siap mai sini tu lewat juga. Kita dalam siri daurah surah Al-Kahfi secara ringkas. Daurah yang ringkas sebenarnya, daurah yang sangat ringkas. Dan kita bermuzakarah surah Al-Kahfi yang terdiri daripada 110 ayat, dan ini kali yang kelima. Ini kali yang kelima dalam surah Kahfi yang mengandungi pelbagai rahsia akhir zaman. Surah Kahfi ni besarlah. Kalau hurai terperinci mungkin mengambil masa 20 siri kan. Jadi untuk membuatkan tuan-tuan tidak terseksa dan saya juga tidak terseksa, kita ringkaskan jadi 5. Hari ni yang terakhir. Tak boleh minta dah, Kahfi habis dah kan. Hari ni yang terakhir, dan Allah mengabadikan 4 kisah di dalam Kahfi untuk dijadikan sebagai teladan. Bahkan dalam Al-Quran mengandungi ratusan kisah-kisah, supaya kita yang hidup selepas kisah-kisah itu berlalu 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 2000, ada yang 3000 tahun yang lalu, kenapa Allah mengekalkan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran? Jawapannya untuk umat yang hidup selepas itu tahu, seandainya mereka melakukan perkara yang sama, maka mereka akan mendapat balasan daripada Allah sama seperti yang diperolehi oleh umat-umat yang terdahulu. Maka dalam Kahfi Allah mulakan dengan kisah dalam surah Kahfi ini dengan kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda beriman yang telah pun kita sebutkan beberapa bulan yang lalu, pemuda beriman. Kemudian kisah yang kedua ialah kisah 2 orang yang berkawan, seorangnya miskin beriman kepada Allah, dan yang seorangnya lagi kaya tetapi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi adalah berkaitan dengan ilmu, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khadir alaihissalam yang sangat syarat dengan pengajaran. Apabila Nabi Musa yang hebat rasa seolah-olah
pada zamannya memang tidak akan ada orang lain yang lebih alim daripadanya, seorang nabi, kemudian seorang rasul, kemudian ulul azmi. Rasul ini kalau Allah hantar, dia rasul ni dia mesti seorang yang paling alim di kalangan umat dia. Tentang syariat, dia yang paling alim. Maka dengan sebab itu Nabi Musa diberi teguran oleh Allah, wahai Musa, sesungguhnya di sana ada lagi yang lebih alim daripada kamu. Itulah perjalanan Nabi Musa yang jauh. Sebagainya cerita yang ketiga. Dan hari ini kita nak tengok kisah yang keempat, yang dimuatkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi, dan yang terakhir iaitulah yang hanya kita tahu gelarannya sahaja sebagai Zulqarnain. Kira Allah cerita dalam Quran ada satu orang lelaki, dia raja, jajahannya daripada barat ke timur. Siapa nama dia, dia berkahwin dengan siapa, berkahwin umur berapa, dia kerja apa, kerja kerajaan ke, kerja sendiri. Kita nak tanya soalan-soalan tu semua, kita nak tanya, tapi Allah tak ajak. Dalam Quran Allah ajak apa saja cerita, kita tengok apa yang dia buat dalam cerita tu, apa yang orang tu buat, apa yang orang kampung tu buat, apa yang bangsa itu buat, dan apa bala yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, ataupun apakah nikmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah apabila mereka buat sesuatu. Yang tu je untuk ambil pengajaran. Perincian tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sering sebut cerita ni rajulun, seorang lelaki, rajulan, dua orang lelaki, imra'atun, ada seorang perempuan, kisah dia sekian sekian sekian. Tidak disebutkan nama. Kata para ulama, yang disebutkan nama oleh Allah dalam Quran sangat sedikit, seperti wa Maryamun, Sayyidatuna Maryam, Allah sebut nama. Hak ni maksudnya memang hebat sungguhlah. Memang peribadi yang hebat, yang selain Nabi dan Rasul. Rasul disebut oleh Allah 25 orang dalam Al-Quran, walaupun bilangan keseluruhan 313 orang Rasul. Ramai lagi yang Allah tak sebut. Yang ramai ini mungkin sebahagiannya kita berselisih nanti di padang mahsyar. Seperti yang Nabi pernah cerita dalam satu hadis, Nabi kata, aku pernah tengok Rasul, di belakang dia ada seorang umat, seorang lah. Yang tu tak ada dalam Quran, tak diceritakan. Dan Nabi kata, aku pernah melihat Rasul, di belakangnya tiada umat. Dia Rasul tapi tak ada umat, tak ada siapa terima dakwah dia. Maka Rasul ni banyak. Allah sebutkan 25 saja dalam Quran. Rasul memang disebutkan nama oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang selain Rasul, kata para ulama tafsir, apabila selain Rasul yang disebutkan nama, orang tu selalunya sangat hebat. Seperti Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi, Luqman, Allah sebut nama dia Luqman. Ataupun wa Maryamun idhin tabadat, dan ketika mana Maryam, nama Maryam. Kan, nama-nama yang selain Rasul ni kalau Tuhan sebut nama, hebat. Ada orang-orang hebat yang Allah tak sebut nama tetapi disebutkan gelaran dia. Tidak ada siapa pun di kalangan ulama yang tahu apa nama dia, kan, yang sabit dengan sanad yang sahih, tak ada. Gelaran dia Zulqarnain, tapi dia orang hebat. Kata ulama tafsir, ada 4 orang lelaki yang menguasai dunia. 2 daripadanya Islam dan 2 daripadanya kafir. Dia memerintah satu bumi. Bukan Semenanjung Malaysia, bukan Thailand, bukan Amerika Syarikat. Ada 4 orang lelaki yang Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk memerintah bumi. Di kalangan orang Islam, kata para ulama, adalah Zulqarnain. Ni dia ni, memang cerita dia banyak lah. Dan yang keduanya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pun memerintah daripada barat ke timur. Kira kalau dia keluar nak pi turun kawasan ni,
Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, penafsir Al-Quran terbaik di kalangan umat Rasulullah, bila sampai cerita tentang Zulkarnain, Ibn Abbas kata Zulkarnain mengembara selama 500 tahun untuk picit kawasan. Dah luas tuan-tuan. Bukannya dun apa nama ni, dun sekian-sekian. Bukannya dia pegang parlimen, dan dia bukan pegang Asia Tenggara. Kalau pegang Asia Tenggara pun tak larat dah, nak pusing. Nak kena pergi cek Indonesia yang berapa ratus juta, nak kena pergi cek Filipina, nak kena pergi turun kawasan tengok apa ada masalah di Indo-China tu berapa negara pula. Itu baru Asia Tenggara. Kalau barat ke timur, 500 tahun sekali dia keluar. Hari ni kita nak tengok sebahagian, mungkin 0.1% daripada perjalanan Zulkarnain. 0.1% daripada perjalanan Zulkarnain yang tak tahulah berapa begitu punya panjang dia punya perjalanan dia, yang di akhirat nanti siapa nak teringin tahu cerita, pergi jumpa dengan Zulkarnain. Zulkarnain ni manusia macam kita, badan macam kita. Dia bukannya seperti Nabi Adam, tidak. Dia selepas Nabi Adam AS bermula daripada Nabi Ibrahim, tubuh badan manusia sudah macam ni dah. Hanya Nabi Adam 60 hasta, Hawa pun tinggi, Hawa alaihissalam. Start daripada Nabi Ibrahim, semua tubuh badan dah kecil dah. Nabi Nuh pun orang dah tubuh badan dah kecil dah kan. Jadi Zulkarnain ni pun sama juga. Dan ulama tak tahu dia nama apa, dia hidup zaman bila. Ada tak hadis sahih yang tepat dia hidup zaman bila? Selepas Nabi Sulaiman ke, sebelum Nabi Nuh ke? Yang tu juga menjadi perselisihan. Jadi yang saya nak sebut ni berkenaan dengan Zulkarnain, ada orang kata pendapat yang sangat banyak, macam-macam pendapat. Jadi saya terpaksa pilihlah daripada pendapat yang berbelah-belah tu pada setiap perkara. Pada setiap perkara ulama berselisih pendapat dengan pendapat yang begitu banyak, maka kita pilih 1-2 pendapat yang lebih utamanya pendapat yang sahih lah. Seperti yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya pilih untuk menggunakan rujukan utamanya tafsir Ibnu Katsir lah, supaya kita tidak memilih pendapat-pendapat yang terlalu lemah. Jadi Imam Ibnu Katsir ni dia mufassir dan dia juga ulama hadis, maka dia ada peraturan dia untuk memilih cerita-cerita yang sahih, yang hasan dan tidak terlalu lemah.